A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Para guru, pelajar-pelajar serta mahasiswa, dalam episod yang lepas atau segmen yang lepas, saya telah membicarakan tentang pidato umum secara umum, bukan pertandingan. Ada 8 langkah untuk kita tangani sebelum kita mampu berucap ataupun berpidato dengan baik. Yang pertama adalah mengawal gugup yang akan saya bicarakan sebentar lagi. Yang kedua, kita mestilah menganalisis atau mengenali khalayak ataupun audiens kita, majlis kita dan diri kita. Layakkah kita berpidato dalam majlis tersebut? Yang ketiga adalah mengumpul idea atau maklumat melalui pembacaan, melalui penyelidikan, melalui pertanyaan dan sebagainya. Yang keempat, kita setelah dapat data-data tersebut, mestilah kita mengatur bahan pidato kita. Yang kelima, kita mestilah merancang pengenalan pidato kita. Kemudian merancang penutup pidato kita supaya pidato kita akan diingati oleh audiens kita. Kemudian yang ketujuh ialah membuat latihan berucap. Ini kita lakukan di rumah kita. Ada yang mengatakan bagus jika kita dapat berlatih di hadapan cermin supaya kita nampak mimik muka kita, lontaran suara dan sebagainya. Dan yang ke-8 yang akhir sekali nanti adalah kita menyampaikan pidato kita kepada audiens. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, hari ini saya akan membicarakan panduan berucap ataupun berpidato yang pertama. Yang ini sangat penting, iaitu langkah 1, kita mengawal gugup. Siapa yang tidak gugup? Sebenarnya semua perucap ataupun pemidato sebenarnya gugup. Walaupun kita telah berpuluh-puluh kali menyampaikan pidato atau ucapan di halayak ramai, tetapi perasaan gugup tetap ada kerana audiens yang kita jumpa setiap kali adalah audiens yang berbeza. Berbeza dari segi pengetahuan, berbeza dari segi kelulusan dan sebagainya. Maksudnya kita sentiasa akan terasa gugup atau was-was untuk melontarkan idea kita kepada audiens yang baru. Tetapi kita kena sedar bahawa kegugupan itu adalah satu perkara yang amat biasa. Perkara yang normal. Semua orang gugup. Jadi, kita tidak perlu risau. Kerana gugup itu adalah perkara biasa. Yang kedua, sebenarnya apabila kita naik ke pentas untuk berpidato, kita kelihatan sangat berkeyakinan. Kerana audiens bukan nak mencari kesalahan kita. Apabila kita berada di atas pentas dengan personality, dengan gaya, dengan cara, dengan berpakaian yang sesuai untuk majlis tersebut, audiens ternanti-nanti untuk pidato atau mendengar pidato kita. Jadi, tidak perlu rasa gugup kerana audiens nampak kita hebat. Yang ketiga, kegugupan dapat kita atasi melalui pengalaman. Walaupun tadi saya kata walaupun berkali-kali atau berpuluh kali kita dah berucap atau berpidato, namun kita masih gugup. Tetapi dapat diatasi kegugupan tersebut jika kita banyak menyampaikan pidato kepada audiens. Jadi pengalaman itu sangat penting. Yang keempat, sebagaimana saya beritahu tadi, khalayak ataupun audiens datang ke majlis tersebut adalah untuk
mendengar pidato kita, bukan untuk mencari kesalahan. Jadi, lupakan perkataan gugup itu kerana audiens nak menerima atau mendengar pidato kita. Yang kelima, tumpukan lebih perhatian kepada isi ucapan daripada cara hendak melafazkannya. Cara kita melafazkannya itu tidak perlu ditekankan sangat, tetapi yang penting konten kita atau badan atau isi yang nak kita lontarkan kepada audiens. Kerana audiens ingin mengetahui ataupun hendak mendengar apa yang hendak kita sampaikan. Yang keenam, buat persediaan yang secukupnya. Jika kita telah membuat persediaan yang lengkap, yang bagus, dengan data-data yang tepat, dan kita catatkan atau kita paparkan, maka kegugupan itu sedikit demi sedikit akan dapat kita atasi. Dan yang keenam, gunakan kaedah-kaedah untuk memusatkan tumpuan fikiran kepada ucapan. Fokus apa yang hendak kita sampaikan kepada audiens. Itu yang penting. Jadi, keseluruhannya, saya telah membicarakan cara kita mengawal gugup, dan saya amat yakin bahawa guru-guru, tuan-tuan puan-puan, adik-adik serta mahasiswa-mahasiswi memahami cara untuk mengawal gugup. Sebenarnya untuk saya live begini, saya pun rasa gugup. Tapi oleh kerana persediaan yang cukup, dengan pengalaman yang ada, saya atasi kegugupan itu kerana saya amat pasti. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, guru-guru serta mahasiswa-mahasiswi bukan nak cari kesalahan saya, tetapi ingin mempelajari apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Sama juga apabila kita berada di atas pentas, kita memang kelihatan sangat berkeyakinan. Hanya dalam jiwa kita saja yang kita takut audiens akan mempertikaikan atau melihat kesalahan kita, mencari kesalahan kita. Itu tidak perlu dipikirkan. Jika persediaan telah lengkap, data bagus, data lengkap, tepat, so sampai deliver, insya-Allah kegugupan itu dari masa ke masa akan berakhir. Saya harap kita berjumpa lagi dalam masa yang akan datang atau segmen yang akan datang. Saya akan membicarakan tentang menganalisis audiens kita, menganalisis tempat, menganalisis diri kita sendiri. Adakah kita sesuai untuk memberi pidato dalam khalayak yang begitu? Siapa khalayak itu? Jika khalayak itu adalah orang-orang kampung contohnya, cara kita berpidato, kita akan tone down. Buat yang sesuai dengan tahap pendidikan mereka. Jika kita membicarakan pidato kita di hadapan pelajar, ada cara yang tertentu. Jika kita membicarakan kepada ahli-ahli korporat, ada gaya yang tertentu. Dengan isi-isi atau bahan yang sesuai dengan mereka. Dengan gaya bahasa yang sesuai, yang mereka fahami. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, sekian saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa dalam segmen yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, share, dan kalau ada komen, sila nyatakan di bawah. Sekian sekali lagi, terima kasih kerana bersama saya untuk meningkatkan ilmu pidato kita supaya kita menjadi seorang perucap, seorang pemidato yang hebat yang dapat mempengaruhi minda audiens kita menerima idea-idea kita. InsyaAllah
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.